tuan-tuan, dijerang daripada orang India. Saya tanya dia kata dia datang daripada iaitu Kerala, India, selatan India, sebuah negeri nama Kerala. Di kampung dia duduk, dia kata semua rumah paling kurang ada seorang hafiz. Kadang-kadang semua hafiz, mak dia hafal Quran, pak dia, anak-anak semua hafiz hufaz semua. Kalau ada satu rumah di kampung dia itu yang tak hafal Quran, masyarakat pandang hina. Jadi India pun, orang India bukan makna kata asing sangat dengan Islam. Yang jadi masalah sekarang, orang Islam tak boleh tunjuk contoh yang baik kepada orang bukan Islam. Itu cerita dia. Ini masalah sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya jumpa satu India, dia kata apa? Haji, saya tak haji satu kolej juga, itu Melayu 3 kolej. Hitam tu. Itu satu, kita 3. Pertandingan minum arak yang diambil oleh Kedah Shopping Center beberapa tahun dulu. Yang menang orang Melayu, dia hentam 24 botol. Sampai bagi hutang, betul-betul. Saya yakin tuan, dakwah yang elok sempurna. Kita bawa ulama-ulama India datang sini, kita bawa ulama Cina datang sini bagi penerangan. Kalau pun orang Cina dan orang India tidak memeluk Islam, mereka hormat dengan orang Islam, undang-undang Islam. Ini yang kita tuan-tuan sekalian, kita harus kita lakukan. Jadi dia kata selama sampai ke 12.30. Ini ada setengah jam insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, di akhir ucapan saya ini ialah tuan-tuan, nak mengajak kita semua, marilah kita buat perubahan. Nah, kita ni skrip banyak tak habis tuan. Tuan-tuan kalau baca novel, penuh kan? Novel baca tak habis. Kita baca tuan-tuan sekalian iaitu baca cerpen, tak habis cerita. Dengar drama, tengok drama, cerita tak habis. Tak syok mana? Sekarang di hadapan kita tuan-tuan, banyak tuan-tuan sekalian skrip-skrip yang tak habis, yang tak selesai. Seperti skrip Al-Tantuya. Skrip ini tak selesai kan? Siapa membunuh Al-Tantuya? Chief Inspector Bukit Aman, pengawal peribadi Rosmo. Kenapa mereka bunuh? Tak tahu. Sebab mahkamah tak timbulkan motif pembunuhan. Mana lelaki bunuh tak ada motif. Siapa yang mengarahkan mereka? Mereka tidak kenal Al-Tantuya. Untuk apa mereka bunuh Al-Tantuya? Ini semua tertanya-tanya. Tak syok. Kalau nak tahu cerita ni, tawan Putrajaya. Boleh? Boleh. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kata pepatah orang Melayu, nak makan sedap, belanja kena banyak. Kalau bagi RM2 kat bini nak makan sedap, mana boleh? Bagi satu. Kalau tuan-tuan nak tawan Putrajaya, bagi duit. Bagi semua-semua duit, sumbang semua-semua. Tunjuk pada Allah Ta'ala, aku nak menang. Kemudian tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, jangan sekat di sini. Tuan-tuan dapat maklumat daripada yang berkat kita nanti, Dr. Lim, tuan-tuan pergi hebahkan cerita. Bagi tahu. Ada sahabat saya bagi tahu, dia kata dia naik Bukit Keledang. Ya, Bukit Keledang. Orang apa ni? Kalau Singapura, Taiwan datang. Duduk sini seminggu, naik bukit. Dia kata bila kami naik bukit, dia kata, kami tengok di pokok-pokok tu ada stiker-stiker. Kalau cerita lembu, gambar lembu. Sampai atas lembu. Kalau cerita cincin. Semua tulis Cina. Betul orang Cina sensitif. Pasal dia punya penyebaran maklumat. Kita baca tu, kita melalui Twitter, Facebook, apa-apa juga maklumat kita masukkan. InsyaAllah. Kita buat kerja, kami semangat. Seluruh tenaga yang ada pada kita. Dan paling akhir tuan-tuan, untuk orang Islam khususnya, dan juga orang bukan Islam, yang tidak lagi belum Islam, ini sebagai bekalan untuk balik insyaAllah. Apa orang bukan Islam pun boleh tengok Quran ada. Kita boleh baca. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seperti tuan-tuan sekalian surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naq'an, fawasatna bihi jam'an, innal insana li rabbihi lakanud. Ini 6 ayat tuan-tuan. Ayat pertama dan ayat 6. Ayat pertama dan ayat 5, ini Allah cerita pasal kuda. Ayat nombor 6, Allah cerita pasal manusia. Firman Allah, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Allah bersumpah dengan nama kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, ketika berlari memecik api di hati dia. Fal mughirati subha, melakukan serangan di waktu subuh. Orang semua tidur, dia kepung kawasan tu atas arahan ketua dia, tuan dia. Fa'asarna bihi naq'an,
fawasatna bihi jam'ah, dan mengeluarkan debu-debu. Dia berlari tu debu naik ke langit, dan dia merempuh manusia tuan yang ramai. Manusia siap dengan senjata, dengan lembing, dengan pedang, dengan apa. Kuda perang ni rempuh tanpa menghiraukan keselamatan diri demi taat kepada Tuhan dia. Masuk ayat ke-6, Tuhan kata, innal insana li rabbih lakanut. Semuanya manusia dengan Tuhan yang amat kufur. Apa kaitan kuda perang dengan manusia kufur? Saya ajak tuan-tuan perhati, tuan-tuan renung baik-baik. Hebat kuda perang, berlari kencang, mercik api, debu naik ke langit, subuh-subuh dah serang musuh, rompoh manusia ramai tanpa takut keselamatan diri. Agak-agak tuan-tuan, tuan kuda bagi kuda makan paling tinggi tuan-tuan, makan rumput kering. Di mana kuda ni tidur? Tuan dia bagi tidur di kandang kuda, makan rumput kering, tidur kandang kuda, sanggup mati demi tuannya. Innal insana li rabbih lakanut. Semuanya manusia dengan Tuhan amat kufur. Pernah Tuhan bagi kita makan rumput kering, makanan kita sedap tuan-tuan. Pernah tidur di kandang kuda, kita tidur tempat yang enak, tetapi kita tak sanggup berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan Islam. Bimbang-bimbang, kita lebih takut, kita lebih taat pada kuda. Oleh itu tuan-tuan, marilah kita bekerja bersungguh. Inilah peluang terbaik untuk kita menjatuhkan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Saya yakin dengan kepimpinan parti-parti pakatan, orang telah diuji oleh Allah, ramai pakatan di AP, PAS, keadilan yang disumat dalam kem tahanan. Kita tuan-tuan diseksa, diazab, diuji berbagai-bagai dengan latar belakang yang berbagai-bagai, kelulusan yang tinggi dan sebagainya, pengalaman yang hebat, ketahanan yang tinggi, keikhlasan yang tinggi. Kita yakin insya-Allah kalau rakyat beri kepada kita amanah mentadbir Malaysia, insya-Allah kita akan wujudkan satu pentadbiran yang jauh lebih baik daripada apa dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah. Walillahilhamd. Itu dia bekas ketua pemuda PAS. Saya ingat tahun 90-an dahulu. Masih hebat lagi, mantap. Ini ingin saya sampaikan sedikit maklumat kepada tuan-tuan puan sekalian, iaitu satu ceramah perdana Moh Ubah yang akan diadakan di Kampung Arapayung Batu Gajah. Ini tempat Hamidah ni. Tuan-tuan kena pergi sana, kena ramaikan sana. Datuk Seri Neza pesan supaya kita ramai-ramai ke sana sebab tidak akan ganggu program ini. Program ini akan menampilkan Dayang Kuintan yang pernah terkenal sebagai penyanyi era 80-an dan 90-an dahulu, Dayang Kuintan, dan juga Datuk Adnan Ibrahim, bekas pengarah pelajaran Perak. Jadi program ini adalah pada 30 hari bulan Mei 2012. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan nanti, insyaAllah sama-sama ramaikan majlis ini, kerana kita akan menghadapi gangguan Hamidah Osman. Dan terbaru di mana-mana pun UMNO BN dah gelabah sangat, dia takut sangat dengan kita ni mengadakan ceramah. Dan yang terbaru di mana mereka melontar telur dan batu hingga seorang warga Mas cedera parah kepala. Namun mereka tidak mengaku, dia kata bukan BN. Ketua Pemuda UMNO nafikan, dia kata dia tidak pernah mengarahkan orang bawa telur dan mengarahkan orang untuk lontar batu. Siapa nak mengaku berak tengah jalan tuan-tuan ya? Jadi sebelum kita menampilkan yang berhormat Datuk Dibuncai, kita nak tengok siapakah sebenarnya pembohong yang bersiri. Sekarang ni mereka menjaja Hamidah Osman dan UMNO BN, menjaja
mengatakan Niza Pembohong Bersyirik. Saya ingat minggu lepas, 2-3 hari lepas, mengadakan ceramah di Dewan. Pada mulanya dia kata di Medan Selera, tapi pindah ke Dewan, membuat ceramah menuduh Datuk